الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. Bismillah. Yang dimuliakan pengurusi majlis kita pada malam ini, Setiausaha Surau As-Safa, Taman Seri Murni, Sungai Dua, Pulau Pinang, barisan ahli tangkuasa surau, Tuan Imam dan semualah yang berkhidmat, staf, muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur pada Allah kita dapat berkumpul pada malam ini di Surau As-Safa dengan niat hadir kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dengan niat hadir kita pada malam ini supaya Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua dan menjadi asbab majlis kita ini diangkat segala musibah, balak, kezaliman, penindasan yang ada di akhir zaman. Dan program kita pada malam ini ceramah berkenaan dengan persediaan menghadapi akhir zaman. Bersediakah tak mau bersediakah tak mau bersediakah? Kita memang dah di akhir zaman. Bahkan dah lama pun kita di akhir zaman. Bilakah mulanya akhir zaman? Kalau mengikut kitab Fiqh Tahawulat yang dikarang oleh Al-Imam Dr. Mufakir fil Islam Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, disebut dalam itu bermulanya akhir zaman apabila para nabi, para rasul telah menyebut dan memperingatkan umat mereka tentang akan zahirnya, akan keluarnya Dajjal. Bila datangnya rasul-rasul dan nabi-nabi yang Allah utuskan kepada kaum mereka, semua nabi-nabi dan rasul-rasul, mereka akan ingatkan kepada umat mereka berkenaan dengan akan datang Dajjal, akan datang Dajjal. Bahkan rasul-rasul nabi-nabi terdahulu mereka sangat risau umat mereka jumpa dengan Dajjal dan tersesat, terpesong dengan fitnah Dajjal. Bila nabi dan rasul Allah utuskan mereka dan sebut tentang Dajjal, Dajjal, itu dah alamat kita dah berada di akhir zaman ataupun dekat dengan akhir zaman. Bahkan dengan turunnya Nabi Adam AS di muka bumi, Allahumma salli ala Muhammad, itu juga tanda ataupun alamat akhir zaman. Alamat kiamat. Alamat kiamat. Kenapa? Mengikut dalam kitab Fiqh Tahawulat, Allah Subhanahu Wa Taala sebelum jadikan bumi ini ditadbir dan dimakmurkan oleh manusia, sebelum itu lagi adalah jin. Sebelum itu lagi adalah malaikat. Bumi ini tak tahu lama mana, memang lama sungguh. Kerana sebelum jin mentadbir ataupun memakmurkan bumi ini, Allah jadikan bumi ini ditadbir dan dimakmurkan oleh para malaikat. Selepas generasi malaikat, maka Allah ciptakan jin dan jadikan jin memakmurkan bumi. Tetapi jin buat kes lah, buat benda-benda yang tak elok. Di antaranya mereka suka berbunuh sama mereka, menumpahkan darah lah. Pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka di alam ghaib, dan kita manusia di alam yang zahir ini. Maka Allah ciptalah Nabi Adam, dan dalam aturan Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga. Keluar pergi mana? Turun ke bumi. Seperti mana yang Allah telah beritahu pada para malaikat berkenaan dengan ciptaan Nabi Adam. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala beritahu pada para malaikatnya, aku nak jadikan seorang khalifah di atas muka bumi ni. Itu Nabi Adam AS dan juga generasi seterusnya manusia.
Bila Allah SWT ciptakan Nabi Adam dan Allah turunkan Nabi Adam, maka itu dah alamat kiamat dah. Kenapa? Allah tidak takdirkan dan susun, tetapkan kiamat itu berlaku pada generasi malaikat yang memerintah ataupun memakmurkan dunia. Dan Allah juga tak jadikan waktu mana jin memakmurkan atau mentadbir dunia ini berlaku kiamat pada tidak, Allah tak jadikan. Tetapi Allah telah jadikan kiamat itu akan berlaku pada generasi manusia yang menjadi khalifah ataupun pemerintah di muka bumi ini. Dengan turunnya Nabi Adam AS, itu alamat kiamat dah. Allahumma salli ala Muhammad. Maksudnya apa? Kiamat akan berlaku kepada anak cucu Nabi Adam. Maka Nabi Adam terkait dengan kiamat. Nabi Adam tu lagi. Bahkan disebut dalam kitab tu juga, peringatan demi peringatan diberi oleh para nabi dan para rasul terdahulu kepada umat mereka tentang Dajjal. Itu juga alamat kiamat. Dajjal itu adalah alamat kiamat. Dan setiap rasul risau umatnya berjumpa dengan Dajjal. Tetapi Allah takdirkan umat yang jumpa dengan Dajjal tak lama lagi adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita adalah rasul yang paling banyak sebut tentang Dajjal, peringat tentang Dajjal. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu detail tentang Dajjal tu macam mana. Rupanya macam mana, rambutnya macam mana, kakinya macam mana, kulitnya warna apa, dia akan keluar pada mana, siapa akan pengikut dia, siapa tentera dia, bila time dia akan keluar, semua diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi adalah Nabi akhir zaman. Bahkan utusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk alamat kiamat. Kenapa? Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan, dilahirkan, itu tanda kiamat dah dekat. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi terakhir. Apa maksud nabi terakhir? Nabi akhir zaman yang paling last dan kiamat dah dekat. Nabi lahir dulu pun dah kiamat dah dekat, tambah kita ni 1400 tahun lebih dah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lebih dekat dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman dan juga kiamat. Tetapi yang kita bicarakan di sini bukanlah bilanya kiamat. Yang kita bicarakan adalah apa itu tanda alamat kiamat dan juga akhir zaman, kehidupan di akhir zaman, Allahumma salli ala, atau penyakit umat akhir zaman yang kita kena selamat daripada dia. Yang kita setiap hari kena bersedia sentiasa dalam keadaan sedia untuk menghadapi apa saja cabaran atau apa saja fitnah yang sedang berlaku di akhir zaman. Dan kita kena sedar, kita adalah umat akhir zaman, dan kita lah akhir zaman tu, kita lah semua. Sebagian ulama mengatakan akhir zaman ni dia ada 3 atau 4 fasa. Fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga, fasa keempat. Kita lah ni di fasa keempat atau fasa terakhir akhir zaman. Inilah fasa yang akan keluar alamat-alamat kiamat besar. Kita sempat ni. Tambah adik-adik kita, abang kita lagi sempat. Pakcik-pakcik kita pun semua sempat tengok alamat kiamat besar. Lah ni, semua tanda-tanda alamat kecil hampir semua berlaku. Tinggal lagi 2 lagi saja. Kalau kita kaji tentang ilmu akhir zaman. Dia akhir zaman yang kena mengaji. Kena mengaji kaedah dia. Kena mengaji tentang ilmu dia. Macam kita punya fiqh ni ada ilmu dia. Ada kaedah dia, qawaid fiqhiyah dan sebagainya. Kemudian usuluddin, tauhid pun ada kaedah dia untuk memahami ilmu tauhid. Begitu juga ilmu tasawuf, ada asasnya, ada fardu ainnya. Ada caranya, ada disiplinnya. Begitulah tentang ilmu akhir zaman. Kena mengaji dengan ahli dia. Dia antara ahli yang diiktiraf oleh ulama-ulama di dunia ini, waktu ini yang masih hidup, adalah Al-Habib Wakal Adni. Suka tak suka kita dengan dia, dia adalah orang yang diiktiraf oleh para ulama. Allahumma salli. Orang jahil tak iktiraf lah. Orang jahil kata ni apa ni? Ni apa Habib-habib ni semua mengarut ni. Allahumma salli. Padahal ulama-ulama yang ada nur basirah, yang ada ilmu, yang faham tentang agama Allah, mereka mengiktiraf Al-Habib Wakal Adni sebagai seorang yang menyusun kaedah-kaedah disiplin ilmu memahami akhir zaman ataupun alamat kiamat. Okey. Ramai orang bicara tentang akhir zaman, cerita saja. Al-Habib Wakal Adni, dia bukan sekat tahu tentang hadis akhir zaman, bahkan dia ceritakan kita apa akan berlaku, apa yang telah berlaku dan apa yang akan berlaku. Lepas ni kita akan jumpa apa? Apa persediaan kita? Dan bagaimana untuk kita menghadapi dan selamat dari fitnah yang ada pada waktu ni. Lengkap kitab dia. Allahumma salli. Jadi, akhir zaman. Jadi kita duduk di akhir zaman, last dah kita di akhir zaman. Kita tunggu alamat kiamat besar berlaku tak lama lagi. Lah ni tinggal 2 lagi sebelum alamat kiamat besar. Apa dia tu? Akan keluar As-Sufyani Ula dan akan keluar As-Sufyani Ats-Tsaniyah. Apa tu As-Sufyani? Tentera As-Sufyani.
Satu kelompok tentera, satu kuasa besar yang akan keluar, akan buat kezaliman, penindasan, pembunuhan mereka akan buat. Dan mereka keluar, Allah SWT, sampailah tahap tentera Sufyani ni, sampai tahap jahatnya mereka, zalimnya mereka, dahsyatnya mereka, jahat buruklah perangai mereka, sehingga kan ada satu kumpulan tentera Sufyani berazam untuk robohkan Kaabah, hancurkan Mekah. Waktu mana mereka tengah berjalan nak pergi ke Mekah, sampai tu tempat nama dia Baidak, dia akan tenggelam tu. Ditanya oleh Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah tanya Rasulullah, "Wahai Rasulullah, takkan semua tenggelam kot? Hak jahat dengan baik semua tenggelam." So dalam rombongan tu mesti ada yang baik. Rombongan nak pergi Mekah tu. Nabi kata, mereka akan dibangkitkan nanti di akhirat ikut niat masing-masing. Bini yatihim, ikut niat masing-masing. Niat baik Nabi Mekah, Allah akan selamatkan nanti di akhirat. Niat nak robohkan Kaabah, nak hancurkan Mekah, Allah akan azab nanti di akhirat. Lah ni ada lagi satu tentera yang tenggelam dalam tanah, ada lagi. Tak ada lagi. Lepas ni akan muncul tak lama lagi. Tengoklah setahun lagi ke 2 tahun lagi, wallahu alam. Atau 3 tahun lagi, dekat dengan kita maksudnya. Lah muncul tentera Sufyani yang ganas, yang buat pembunuhan, yang buat kezaliman, penindasan yang sangat banyak. Lepas tu akan muncullah alamat kiamat besar. Itulah Al-Imam Mahdi. Banyak orang nak kaji tentang Imam Mahdi. Ada orang kata Imam Mahdi kelak tahun ni. Tak. Ada orang kata Imam Mahdi kelak tahun depan. Mungkin tak juga. Kata Imam Mahdi kelak lagi 3 tahun. Mungkin tak juga, Allah alam. Karena kalau kita mengkaji akhir zaman, mesti As-Sufyani kelak dulu. Dalam masa dekat Imam Mahdi mungkin tak lagi, Allah alam, mungkin tak lagi. Imam Mahdi akan muncul bila lepas tentera As-Sufyani dihancurkan atau ditenggelamkan oleh Allah SWT. Okey. Allah SWT. Lah ni baru fasa, dia panggil fasa kemunculan Imam Mahdi, belum muncul. Sebab fasa-fasa kemunculan Imam Mahdi, time akan munculnya akan berlaku satu tanda besar. Apa tanda besar? Dunia akan diliputi dengan kezaliman. Tak kira di Kedah ke, di Penang ke, di Malaysia ke, di Jepun ke, di Amerika ke, akan ada kezaliman. Akan ada tekanan, akan ada penindasan. Sehingga orang tercari-cari siapa pemimpin nak selamatkan kami. Siapa tokoh nak selamatkan kami. Orang salah tak peduli kami lah ni. Kami rakyat ke, kami masyarakat ke, kami orang golongan miskin ke, siapa nak peduli kami waktu ni? Kami kena bencana ke, siapa nak peduli kami waktu ni? Akan terus terzalimi. Kita akan tengok tahun 2022 ni, akan banyak kezaliman akan berlaku. Lebih dahsyat daripada tahun lepas. Kita akan tengok tak lama lagi. Lah ni relax, baru masuk tahun baru. Kita akan tengok tak lama lagi tahun baru ni, dahsyat lagi kezaliman akan berlaku. Sampai Allah SWT, sampai tahap keluarnya tentera Sufyani yang lebih ganas, lebih dahsyat, menzalimi orang, sampailah tahap akan muncul panji-panji hitam daripada timur. Wallahu alam, timur tu macam-macam lah pandangan ulama. Kalau ikut ulama Yaman, timur tu Malaysia, Indonesia, Brunei, Selatan Tai. Ini akan keluar panji-panji hitam timur kebangkitan akhir zaman Islam. Wallahu alam. Itu kajian ulama di Yaman lah, wallahu alam. Masing-masing ulama masing-masing pandangan. Jadi Allah senang. Tak apalah. Tapi kalau ikut sebahagian kitab Yahudi, kajian orang Yahudi lah, mereka tercari mana bangsa ataupun grup mereka ada darah keturunan Nabi Yusuf AS. Lah pada jumpa. Keturunan Nabi Yusuf ni lah. Keturunan Nabi Yusuf yang dikatakan akan membunuh balik Yahudi Israel yang sangat mengganas pada waktu ni. Yang zalim pada waktu ni. Allah SWT. Mereka cari DNA apa semua kaji. Rupanya bangsa Melayu. Kita bangsa Melayu. Keturunan Nabi Yusuf AS. Ada darah lah. Jadi Allah SWT. Allah alam, mungkin kebangkitan dari sini, wallahu alam. Itu kajian lah ulama. Kalau tak nak percaya apa boleh, tak nak percaya apa boleh. Cuma hadis Nabi umum, Nabi itu timur. Cuma dikatakan ni sini paling timur. Allah alam. Allah SWT. Okey, jadi Allah SWT. Lah ni fasa waktu akan muncul Imam Mahdi, bukan muncul Imam Mahdi lagi. Akan berlaku tanda apa? Kezaliman meliputi dunia. Nabi sebut dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata Al-Imam Mahdi Allah SWT akan datang, akan muncul di saat dunia diliputi dengan kezaliman. Dan dia akan muncul dan dia akan datang, dia akan liputi dunia ini pula dengan keadilan. Selagi mana satu dunia tak kena kezaliman, tak muncul Imam Mahdi. Maksud saya kata lepas ni kita akan jumpa kezaliman yang sangat dahsyat, penindasan yang sangat dekat, makin dahsyat. Kita akan tengok nanti tak lama lagi kalau kita panjang umur lah. Sehinggalah muncul Imam Mahdi. Jadi Allah SWT Muhammad, di antara kezaliman yang ada pada waktu ni apa? Ada yang satu teknologi dia panggil hak. Ini kalau kita kaji sungguh ada semua. Dia boleh buat banjir, boleh buat kemarau, boleh buat tsunami, boleh buat ribut. Lah ni orang tak pakai senjata jet lah, main tak bom, tak ada. Teknologi semua lah ni. Itu kaji sendirilah, saya tak mahu saya panjang bab tu.
Jadi Allah SWT Muhammad kezaliman. Cuma macam mana kita lah ni? Allah SWT Muhammad. Kezaliman akan terus berlaku. Penindasan akan terus berlaku. Pembunuhan akan terus berlaku. Bagaimana keadaan kita pada waktu ni? Yang itu kita nak bicarakan pada hari inilah. Jadi Allah SWT Muhammad, yang pertama kita kena sedar bahawanya kita lah umat akhir zaman. Kita lah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Dan sebelum kita nak tengok, nak saksikan alamat kiamat besar yang akan berlaku tak lama lagi, yang penting sangat pada waktu ni apa? Kita kena tahu apa fitnah, apa cabaran yang berlaku di zaman lah ni. Dan bagaimana untuk kita buat? Saya bacalah beberapa hadis Nabi SAW. Okey ya. Di antara hadis Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad. Saya baca beberapa hadis ya. Kita baca-baca hadis saja malam ni. Kita tak payah faham sangat ceramah. Kita baca hadis. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Nabi sebut berkenaan dengan akan berlaku fitnah seperti mana malam yang penuh kegelapan. Allahumma salli ala Muhammad. Kita tengok. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Nabi SAW sabda, Allahumma salli ala Muhammad. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lil muslimah. Fitanan ka qita'il laili al muslim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Hadis hasan sahih. Yang ini tengah berlaku lah ni. Nabi sabda dalam hadis ni maksudnya, badiru bil a'mal, segeralah oleh kamu Allah dengan beramal soleh. Segeralah beramal soleh, kata Nabi SAW. Allah SWT. Akan datang fitnah seperti mana malam yang gelap. Allah SWT. Waktu berlaku fitnah yang seperti mana malam yang gelap itu, akan berlaku satu benda yang sangat dahsyat, iaitu yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Berpagi-pagi seorang lelaki ataupun seorang perempuan tak kira, pagi-pagi dia itu mukminan, dalam hal keadaan dia seorang yang mukmin pada Allah, beriman, tetapi mai petang dia orang kafir. Allahu Akbar. Dan Nabi sebut lagi yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Petang-petang jadi orang mukmin, mai pagi dia orang kafir. Dan Allah yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Dijual agamanya dengan mata benda daripada dunia. Allah SWT. Kerana dunia jual agama. Kerana dunia keluarkan hukum-hukum, fatwa-fatwa yang menyesatkan orang. Allah SWT. Ini ketika mana berlaku fitnah yang seperti malam yang sangat kelam. Apa maksud Nabi akan berlaku fitnah yang seperti malam yang sangat gelap? Maksudnya di sini adalah akan berlaku satu ujian, musibah. Dan sebelum itu kita kena faham apa itu fitnah. Fitnah itu ada dua. Yang pertama, fitnah iaitu ujian ataupun musibah yang tertimpa di atas seorang individu ataupun satu jemaah ataupun satu kampung ataupun satu negara lah. Dan fitnah bila mai menyebabkan orang keluar daripada agama, menyebabkan orang tinggal amal, menyebabkan orang Allah SWT terjatuh dalam perkara mungkar dan juga maksiat pada Allah SWT. Ini fitnah pertama. Dan fitnah inilah fitnah yang buruk, yang mendatangkan dosa. Fitnah kedua apa? Fitnah kedua, satu ujian yang tertimpa ke atas seorang itu, individu ataupun kelompok. Lalu fitnah ini, ujian ini menyebabkan dia dapat pahala. Ada fitnah baik, ada fitnah tak baik. Ada fitnah ni apa? Ujian lah, ujian. Bukan fitnah orang tu, fitnah orang tu lain. Fitnah orang tu satu maksiat. Ni fitnah dimaksudkan ujian atau musibah. Okey, fitnah kedua dapat pahala. Seperti firman Allah SWT, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya sahaja harta benda kamu dan juga anak pinak kamu fitnah. Apa tu? Ujian untuk kamu. Kamu sabar dengan karenah mereka anak-anak, kamu didik mereka elok, kamu dapat pahala. Anak kita, harta kita disebut fitnah. Lepas ni kita boleh habaq kat kawan-kawan kita. Hang ada fitnah orang hang? Berapa orang dah fitnah orang hang? Ha, fitnah orang aku. Fitnah tu anak-anak maksudnya. Allah namakan anak-anak dan juga harta benda fitnah. Kereta kita tu fitnah. Rumah kita tu fitnah. Duit yang kita simpan dalam bank tu fitnah. Tanah kita fitnah. Fitnah. Fitnah ni apa? Ujian. Sama ada kita nak guna ke arah baik ataupun ke arah buruk. Dan harta benda yang kita guna tu kalau kebaikan dapat pahala.
Anak pinak kalau kita didik elok-elok dapat pahala, ni fitnah dapat pahala. Fitnah yang bahaya ni apa? Fitnah yang bila mai, ujian bila mai, orang keluar pada agama. Bila mai, Allah SWT, fitnah ni, orang jatuhlah maksiat dosa pada Allah SWT. Ni fitnah juga Allah SWT. Lah ni masuk dalam handphone kita macam-macam. Anak-anak muda khususnya. Game, PUBG. Ni termasuk kajian akhir zaman lah. Kartun, movie, lagi apa lagi sini? Instagram, Facebook, TikTok, macam-macam. Ni semua fitnah. Semua fitnah. Kalau kita guna baik-baik, jadi pahala. Kalau kita guna benda ni, tengok benda-benda yang dimukai oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, fitnah tu menjadi apa? Menjadi dosa dan juga kemurkaan Allah pada kita. Bahkan ada orang keluar Islam sebab handphone saja. Ada orang tinggal perintah Allah sebab handphone. Ada orang dakar pada mayat sebab handphone. Ni fitnah akhir zaman. Teknologi ni Nabi sebut dalam hadis. Kalau kita mengaji hadis, biasa mengaji di Yaman dulu. Dah sudah hadis tu kami mengaji. Nabi sebut di antara alamat-alamat kiamat, orang di timur akan bercakap dengan orang di barat. Orang di timur cakap dengan orang barat tanpa jumpa. Ni video call. Call atau video call. Dia akan cakap kepada Nabi SAW. Dalam hadis yang lain Nabi kata di akhir zaman nanti orang akan ambil, dia panggil cemeti, tempat pukul binatang, nak bagi laju sikit lah. Orang akan bercakap dengan cemeti, dia kata Nabi SAW di akhir zaman. Cemeti, panggil cemeti, cakap. Cemeti ada pukul tu, keras dia cakap. Cemeti ni apa? Dia macam panjang, macam ada tali sikit. Akan ada teknik telefon. Dan Nabi sebut dalam satu hadis yang lain, dalam kitab Ibn Kathir, berkenaan dengan hari kiamat, alamat-alamat kiamat, Nabi sebut akan masuk fitnah dalam rumah-rumah orang Islam nanti di akhir zaman, seperti hujan yang turun atas bumbung mereka. Fitnah tu akan mai dari atas masuk dalam rumah mereka. Turun dalam rumah mereka. Apa ni? Ni semua teknologi satelit semua dia pakai sana atas sana. Fitnah apa ditembak dalam ni, kita masuk kita tengok. Oh. Apa maksiat pun dapat dah ni. Apa benda-benda yang tak elok pun dapat dah ni. Tak elok dapat ni, tak elok pun dapat dah ni. Lah ni orang dah pecah bergaduh dalam mana? Dalam ni, bukan dalam masyarakat. Dalam masyarakat kita tak bertumbuk, tak bergaduh. Orang bertumbuk dalam mana lah ni? Orang bertumbuk dalam handphone. Dulu geng-geng Melayu kita ni, orang Melayu kita, kalau bergaduh ni, bergaduh di luar. Masuk gelanggang. Fighting lah, dia panggil fight lah. Tumbuk betul lah. Lah ni orang bergaduh ni. Fitnah masuk dalam rumah kita macam hujan. Allah senang. Fitnah tak perlu cari pun. Benda maksiat tak perlu cari pun nak dimaksudkan oleh Nabi ni. Tapi dia datang dalam rumah kamu. Anak muda tak payah rosak pun pergi keluar. Tak payah rosak anak muda. Anak muda nak rosak tak payah keluar. Duduk dalam rumah. Masuk benda-benda yang rosakkan apa? Sebab benda ni Nabi SAW. Kita nak kawal macam mana? Anak kita keluar kita takut, anak kita duduk rumah kita takut. Sampai Nabi sebut dalam satu hadis, akan datang satu zaman, Allah SWT, bila orang lalu tepi kubur, orang kata apa? Bagusnya mereka mati dah. Kalau mereka hidup lagi, cabaran cukup teruk macam kami. Baguslah mereka mati. Kalau tidak, mereka jumpa macam kita jumpa ni. Alhamdulillah lah, baguslah mereka mati dulu. Mereka tak jumpa lah fitnah macam kami jumpa lah ni. Dan siapa yang lahir kata Nabi SAW, orang akan sedih. Kesianlah budak ni lahir zaman ni no. Kalau jadi sesat macam mana? Kalau ikut Dajjal macam mana? Kalau diikut budak-budak yang rosak macam mana? Allah kesiannya kepada budak ni lahir. Orang tak gembira dengan kelahiran. Allah senang. Dan orang tak sedih dengan kematian. Kematian orang pandang, selamat dah pakcik tu. Selamat dah ayah kita. Selamat dah tok kita. Itu COVID-19 tu bagus kalau dari segi kita pandang akhir zaman. Wabak-wabak ni semua bagus. Orang tahu ni pelik ni fahaman ni. Bagusnya apa ni ulama yang sebut, ulama Yaman kata. Bagusnya bila orang mati sebab wabak, dia dah selamat daripada fitnah Dajjal yang akan main nanti tak lama lagi. Sebab mati waktu ni bagus untuk dia. Allah dah selamatkan dia. Bahkan dia seorang Tok Guru saya, nama dia Tunggu Jaya Ayub di Kedah, meninggal dah. Tok Guru Mursyid lah dia. Allah senang, Tok Guru sangat warak, sangat kuat amal lah. Dia pernah doa pada Allah, dia kata apa? Ya Allah, Engkau matikan aku sebelum keluar Dajjal. Meninggal dah orang ni. Sebagian ulama doa tu, ya Allah matikan aku sebelum keluar Dajjal. Siapa yang mati waktu ni, kita kena pandang, dia selamat dah, dia selamat dah. Bukan kita bakal, oh bahaya sekali. Orang lalu tepi pun dia bawa hand sanitizer. Bukan maksudnya kita tak payah takut pada semua, tidak. Nak takut silakanlah takut. Takut pada-pada lah nak takut pun. Cuma saya nak sebut banyak, yang mati tu dah ada hikmah tu. Yang mati sebab wabak, sebab banjir, semua ada hikmah. Allah sedang selamatkan orang yang mungkin tak tahan dengan zaman Dajjal. Kita yang ni macam mana hidup lagi? Mungkin kita tahan. Tapi sebelum nak ke sana, persediaan kena buat. Ataupun mungkin juga kita tak tahan, wallahu alam.
Kalau kita tak tahan, maksud ujian besar yang Allah bagi pada kita. Kalau kita dapat tahan pun ujian besar juga. Kan senang nak tahan di zaman Dajjal. Jadi ni akhir zaman. Nabi sebut apa? Akan berlaku fitnah seperti malam. Apa maksud seperti malam? Ada 2-3 maksud sini. Maksud pertama, akan berlaku fitnah ujian seperti mana gelap, malam yang gelap. Gelap ni masuk semua tempat. Cahaya tak masuk semua tempat. Bila main malam ni, semua tempat gelap. Cahaya ni sebab ada buka lampu saja. Tapi gelap tu dia akan masuk pada semua tempat. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau matahari mai, siang mai, rumah kita kalau tutup semua, cahaya tak masuk, tetap gelap juga. Bilik kita kalau yang tak ada tingkap tu, tetap gelap juga. Tapi kalau malam, semua gelap. Di akhir zaman akan berlaku fitnah menyeluruh, meliputi dunia ni. Fitnah ni ujian besar pada iman kita. Ramai orang tak sedar, game tu adalah fitnah akhir zaman, ujian yang besar pada anak muda pada hari ni. Lagi kita sedih, orang tua pun main game juga. Ada orang tua main game. Tapi baca-baca dah lah, alhamdulillah lah. Setengah saya tengok orang tua main game. Allah kesiannya kat dia. Allah. Kenapa? Kita waktu-waktu ni kita nak beramal soleh lah. Nak tambah amal kita. Nak sibukkan dengan ibadat, zikir pada Allah, salawat pada Rasulullah. Game tu termasuk fitnah yang masuk dalam rumah orang Islam pada hari ni. Kenapa? Saya pernah baca beberapa berita. Ada berita seorang pengantin perempuan. Perempuan pun dahsyat juga main game lah ni. Seorang perempuan di hari dia naik pelamin pengantin di India, tak salah saya. Baca berita, masuk berita sinar apa, saya tak ingat dah, lama dah saya baca. Pengantin perempuan ni lepas naik pelamin, selesai pelamin, terus dia turun buat apa? Main game. Dia tak mau duduk lama-lama layan tetamu, tak mau. Habis pelamin tangkap gamak, turun terus, tak layan dia punya suami dia, pengantin baru main game. Dan itu memang dahsyat sekali yang berlaku di akhir zaman. Anak-anak lain dah sebab game. Subuh pun tak bangun sebab main game. Mak suruh apa pun tak marah main game. Semua tempat akan masuk permainan yang macam ni. Dan setiap permainan dalam permainan tu ada fitnah-fitnah dia. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ini fitnah akhir zaman. Yang bila masuk dalam rumah orang Islam, bila sampai kita, habis berpaling, na'udzubillah. Allahumma salli ala Muhammad. Ada setengah fitnah tu video, movie ataupun kartun. Jaga-jaga anak kita kartun. Jaga-jaga anak kartun. Di antara persediaan akhir zaman, jaga anak-anak. Kartun di akhir zaman ni banyak tujuan-tujuan dan unsur-unsur yang tak elok yang tanam pada anak-anak kita. Yang pertama sekali akan ada unsur keganasan. Banyak tengok filem hak ganas, maksudnya kartun yang ganas-ganas, bukui, lawan, lama-lama dia akan jadi seorang ganas, keras hati. Yang kedua, dalam kartun ditanam, dia panggil apa? Syahwat-syahwat kepada ke arah zina. Kan banyak kartun ni cium-cium, keluar love, pegang tangan, angkat kain, na'udzubillah. Ada kartun-kartun yang macam tu. Dia nak bagi anak kita ni rasa syok dengan syahwat pada perempuan. Yang perempuan suka dengan lelaki. Akhirnya berlaku zina. Sekolah rendah ada zina dah ni. Na'udzubillah. Ada kes. Kenapa? Kartun. Yang ketiga, dalam kartun dididik anak-anak kita supaya suka pada sihir. Banyak kan kartun sihir? Banyak kan? Disney tu. Disney banyak cerita sihir. Cuba kaji belakang Disney siapa? Kaji lagi. Berita tahu. Oh, grup-grup Dajjal juga. Grup-grup tentera Dajjal juga. Tentera syaitan juga. Sebab di antara alamat kiamat, Nabi sallallahu alaihi hadis, akan banyak sihir dan sahrah. As-sihru was-sahrah. Sihir tu apa? Sihir tu sihir lah. Tantau. Suka berkenan dengan perempuan tu, dia sihir perempuan tu, ambil gambar dalam Facebook dia. Dia pukau. Yang kedua, apa tu sahrah? Akan banyak ahli sihir. Akan banyak orang amalkan sihir pelik-pelik ni. Dan juga ramai orang buat sihir dan ramai orang amalkan sihir. Ahli sihir maksud jadi ahli sihir. Saya ngaji dengan guru tadi Yaman. Dia kata apa? Sebab di antara sebabnya, daripada kecil-kecil ni ada anak-anak yang suka pada sihir. Kenapa? Muncul filem-filem, kartun-kartun yang ada sihir. Harry Potter siapa tak suka? Semua kita suka Harry Potter. Dalam filem yang sihir tu dia akan tanam ahli sihir terbaik. Kebanyakan filem ahli sihir terbaik. Kadang-kadang ada ahli sihir jahat, ada ahli sihir baik. Dia tunjuk kata apa? Ada juga orang sihir ni tapi untuk tolong orang. Ada orang main sihir ni untuk selamatkan dunia. Allahumma. Sihir ni bagus. Akhirnya anak-anak kita teringin pada sihir. Akhirnya anak-anak kita lama-lama bila nak dapat apa tak dapat, dia akan ambil sihir. Kenapa? Dalam sihir ditanam kita, nak apa sesuatu semua dapat. Nak perempuan tu, kita habangkan perempuan tu, kak, saya teringin, saya berkenan dengan kak. Aku tak mahu muka macam mana. Tak mahu muka macam ni. Aku tak mahu, aku tak berkenan kan. Kalau dia nak juga dia buat macam mana.
Kita ingat, oh sihir dulu. Sekali bagi tongkat tu, terus dia terpukau. Jom sihirlah. Sihirlah kak tu. Sihirlah adik tu. Sihirlah. Sihirlah. Sihir. Jadi ini anak muda ramai sini, alhamdulillah. Berkenan ke mana pun dekat seorang perempuan, jangan sampai sihir. Jangan sampai jumpa bomoh, buat sihir, jangan. Saya dulu waktu saya sekolah, ada kawan rapat saya, dia ajak saya, dia kata, jom ke teman aku Ustaz. Teman piano. Sekolah rendah ke sekolah menengah saya ingat. Saya sekolah menengah biasa, lepas tu baru mengaji. Jadi, bila Allah SWT Muhammad, saya ikut kawan, dia pergi pendang. Dalam pendang tu, dia pergi mana? Dia pergi kat bomoh. Bomoh yang bukan agama kita lah. Faham lah bomoh apa tu? Dia pergi, saya tengok, dia ajak saya masuk. Sudah kata aku tak masuk dah. Saya duduk kat luar tu sikit, saya tengok bomoh tu main dengan kuku panjang, yang ada lindin apa semua, yang ada tokong dan semua. Dia main. Kawan saya bagi gambar. Dia kata, tolong tok, ni gambar saya ni, saya suka perempuan ni. Tak apa, saya semua kita boleh tolong. Bagi duit apa semua. Saya, oh, waktu saya faham, oh ada rupanya macam ni. Allah SWT. Jadi, memang ada wujud semua ni. Kenapa? Sejak kecil kita ditanam, sikit-sikit tanam. Dan dalam filem kartun ataupun game banyak ada unsur-unsur pembunuhan. Ulama ada sebut, kita kalau tengok orang duk bunuh, tengok tumpah darah ni, hati kita akan keras. Berapa ramai anak-anak ni hati keras. Kenapa? Duk tengok game. Di antara game pula ni ada masyhur. Hak dia berlari, dia jalan ramai, dia kena stop. Tak stop, dia tembak. Apa dia tu? Game apa tu? Game apa tu? Scuba. Squid. Squid. Dia ramai baris tu. Dia tu pula. Macam tu. Oh, tembak dah. Kalau gerak tembak. Ajak tembak tu. Ajak tumpah darah tu. Akhirnya bergaduh banyak. Akhirnya tumpah darah mudah saja. Hati keras. Ulama tak bagi yang kita tengok orang bunuhan sama orang tumpah darah tak bagus. Kenapa? Hati kan keras, kata ulama. Ya, kita boleh tengok anak-anak ni hati sangat keras. Didik dengan benda-benda keras. Tak ada kasih sayang. Allah SWT. Sehingga last jadi gangster, jadi something, jadi panas baran, jadi nak bergaduh. Kenapa filem macam mana tu? Jaga-jaga media-media yang berpengaruh pada hari ni. Fitnah yang sangat besar masuk dalam rumah kita. Handphone, media dan sebagainya. Jadi akan berlaku fitnah macam malam yang gelap. Seorang tu pagi mukmin kata Nabi, petang kafir. Maksudnya kuatnya ujian pada keimanan sampai orang tu sat kafir, sat Islam, sat kafir, sat Islam. Hari ni mungkin dia mukmin, esok dia orang jadi orang kafir. Walaupun nama dia Islam. Kenapa? Beratnya ujian di akhir zaman. Sehingga kan keluar pada agama ni. Iman ni macam mana teluk di ujung tanduk saja. Hari ni boleh Islam, esok belum tentu lagi Islam. Na'udzubillah min zalik. Ini akhir zaman disebut oleh Nabi SAW. Sehingga kan fitnah ni berlaku sampai kata Rasulullah, ada orang jual agama dengan harta benda dunia. Nak pangkat, nak nama, nak duit, nak pencen, besar gaji, besar pendapatan, sanggup menggunakan nama agama, disebabkan duit, sanggup keluarkan benda-benda yang terpesong ataupun benda yang salah, benda-benda yang tak betul dengan agama Allah SWT. Ini fitnah yang sedang berlaku. Dan kita boleh tengok lagi ya, di antara fitnah-fitnah yang dahsyat berlaku pada hari ini, disabdakan oleh Nabi SAW. Kita baca sikit hadis. Qala Rasulullah SAW, kaifa antum idza taghat nisa'ukum wa fasaqa syababukum. Nabi kata apa ni? Bagaimanakah kalian jika para wanita melampaui batas dan para pemuda menjadi fasik? Akhir zaman cabaran kita lah ni, orang perempuan dia suka buat benda-benda melampau, over lebih, nak zahirkan diri lebih, nak popular, nak viral cepat. Dia buat benda tak elok dalam handphone ni. Disebabkan dia buat benda-benda yang syahwat, benda tak elok, akhirnya orang akan like dia banyak, orang akan follow dia banyak, orang akan follow Instagram, TikTok dia. Akan datang akhir zaman, kata Nabi SAW, orang perempuan melampau. Tengoklah ni orang perempuan macam mana. Kalau pakainya, dah macam cik dah lah, kak-kak minta maaf dah. Ni orang lain lah, cerita orang lain, tak marah pula cik-cik kita. Ini maksudnya akhir zaman. Saya tak kata kat siapa ni. Ni Nabi yang sebut akhir zaman, perempuan akan di melampau. Kalau nak mewah, mewah melampau. Sampai cincin ni semua jari. Yang tu mewah tu, perempuan mewah. Orang lelaki dah tak masuk. Ada kan yang tu kan? Cincin dia besar tu. Cincin besar tu. Dia punya bunga dia. Tunjuk macam ni. Allah SWT.
Akan datang nisa yang melampau-lampau, kata Nabi SAW. Bila kontrol suami dia, kontrol melampau. Dan nak mewah-mewah melampau, nak hias-hias melampau, nak menari-menari melampau. Na'udzubillah min dzalik. Akan datang wanita yang sangat melampau panggil depa, kata Nabi SAW. Muncullah ni. Allah SWT. Ada sebahagian tu, sebahagian negeri-negeri, ni bukan Malaysia lah, negeri yang di Afrika sana, wallahu alam. Ada pemimpin pemerintah ni, yang kontrol dia bukan dia, yang kontrol isteri dia. Sampai seolah isteri dia tu Perdana Menteri pula. Nabi yang sebut. Nabi sebut dalam satu hadis, alamat kiamat. Saya baca dah hadis yang saya baca ni, saya pernah mengaji dah, baca. Nabi sebut dalam satu hadis, akan datang akhir zaman nanti, wanita akan dikiblat, perempuan akan dikiblat. Apa maksudnya? Seorang suami atau seorang lelaki akan ikut perempuan dia nak apa. Bang, event kita macam ni lah. Dia dah menteri dah. Contoh, menteri di Afrika sana lah. Malaysia tak ada, semua bagus semua. Malaysia semua menteri bagus semua. Allah senang. Jangan pembaris pula. Jadi Allah senang amat. Dia kontrol suami dia. Sampai suami dia apa pun tanya isteri dia. Isteri dia nak macam mana dia ikut. Perempuan akan dikiblat di akhir zaman, kata Nabi SAW. Isteri jadi pemimpin, isteri jadi ketua. Ikut suami ni, ikut isteri dia. Takut nak lawan. Allah senang amat. Sampai isteri dia buat benda-benda yang haram, benda-benda yang langgar perintah Allah, terlampau mewah pun dia tak tegur, tak berani. Apa takut sangat? Tapi itulah akhir zaman, jadi macam takut, seriau. Misai tu dah macam tok ayah dah. Tapi balik rumah dia kucing setengah. Keluar dia harimau. Aku ni tak kira bertumbuk 10 orang, aku menang kata dia. Balik rumah tu ikut isteri nak apa. Perempuan yang dikiblat akhir zaman. Allah senang amat. Nabi sebut ni, nisa hukum tarat, nisa hukum akan melampau perempuan di akhir zaman. Wanita di akhir zaman akan melampau. Kadang-kadang orang perempuan ni buat satu benda yang kita rasa, takkan dia buat begitu kot. Dia buat macam tu, dia buat. Allah senang. Kita tak sangka ada seorang perempuan boleh buat benda yang sangat melampau. Macam tu dia buat. Kita pun terkejut kadang-kadang. Kerana inilah akhir zaman, alamat kiamat. Kerana apa? Sekeliling dia pengaruh dia. Fitnah yang masuk macam malam gelap gelita. Habis semua. Alhamdulillah. Sebab tu nak elokkan wanita kita, kita kena bimbing mereka. Saya mengaji di Tarim, ulama-ulama di Yaman, perempuan kalau wasak dia tak salahkan perempuan, dia salahkan lelaki. Kerana perempuan jadi melampau, perempuan jadi, wanita ni jadi rosak sebab dia lelaki tak didik dia apa. Lelaki tak tegur dia buat benda tak kena. Ikut bini dia nak apa. Tak didik pun anak-anak dia. Akhirnya anak dia, isteri dia melampau, jadi melampau. Alhamdulillah, salah suami maksudnya, salah ayah maksudnya. Kita kurang mendidik, kurang peduli anak-anak kita. Alhamdulillah. Allah senang. Kadang-kadang ayah nak sampai anak dia, perempuan dia nak sangat tinggi saja sangat, akhirnya anak dia terlibat dengan benda yang tak elok. Tapi tak tegur, biar saja. Rosak. Fasakha syababukum. Di akhir zaman Nabi sebut, pemuda-pemuda akhir zaman akan difasik. Suka maksiat. Tengok yang haram, cakap maki-maki. Sibabul mu'min fusuq. Nabi sebut dalam hadis, caci maki orang mukmin fasik. Kita sama kadang jumpa sama kita maki, anak muda lah. Oi, sebut. Oi, makilah. Saya tak sebut dalam maki tahu apa. Allah senang. Akan keluar pemuda-pemuda di akhir zaman, depa fasik. Allah. Tapi tak semualah, kebanyakan, mungkin kebanyakan. Suka maksiat, suka lalai, suka dosa, suka hiburan melampau, suka sukan-sukan yang melampau. Sukan dah okey, tapi ikut pula telunjuk orang yang kafir. Sukan dah okey, tapi sukan pakai orang pendek. Tapi sukan, perempuan kena menari dulu sebelum bersukan. Nak lomba motor, perempuan duduk depan tu. Yang duduk angkat tu, start. Jadi fasik habis tu, yang masuk permainan, yang masuk hiburan, jadi fasik. Fasik ni apa? Orang suka buat dosa. Kekal dalam dosa kecil atau dosa besar. Para pemuda di akhir zaman, mereka fasik kata Nabi SAW. Kenapa suka buat maksiat? Tapi bukan semua, ada yang soleh, ada yang baik. Okay, wa taraktumul jihad. Di akhir zaman kata Nabi SAW, kalian akan meninggalkan jihad. Tak mau berjihad dah. Jihad lawan nafsu tak mau. Jihad nak berdakwah tak mau. Jihad nak makmurkan surau masjid tak mau. Masing-masing pentingkan poket dia, pentingkan perut dia. Memang dah Nabi sebut dalam hadis, akan datang akhir zaman, orang hanya pentingkan perut dia sendiri. Penting makan dia, duit dia, gaji dia. Surau nak dibuat jadilah, masjid nak dibuat jadilah, masyarakat nak dibuat jadilah. Yang penting aku pergi kerja, aku balik, selesai kerja aku, dapat gaji. Akan datang mementingkan diri di akhir zaman, kata Nabi SAW. Sedangkan para sahabat Nabi dulu cari siapa tak makan, cari siapa susah.
Akhir zaman tak ada. Kalian akan meninggalkan jihad, kata Nabi SAW. Ya. Satu kata Tuan Guru Haji Marzuhdi di pondok di Kedah, meninggal dah. Tuan Guru besar di Kedah, dia kata apa? Di akhir zaman ni, siapa mujahadah lawan nafsu dia, jihad lah tau. Dia dah naik martabat wali dah. Zaman dulu mujahadah bukan wali. Mujahadah ni baru dia panggil latih diri untuk mencapai martabat yang dekat dengan Allah, kekasih Allah. Akhir zaman jaga mata, mujahadah jaga mata, wali dah tu. Mujahadah jaga makan, wali dah tu. Orang makan ikut dah halal haram syubhat semua makan. Kita jaga lagi makan. Tengok produk apa ni? Oh ni syubhat ni tak makan. Oh ni haram lah. Oh jangan makan haram. Oh ni ada lemak ni tak elok ni, jangan makan. Mujahadah lah jaga perut, mujahadah jaga mata, mujahadah jaga kata-kata. Kawan maki dia tak maki balik. Jaga lidah dia. Orang ajak mengumpat dia stop, tak mengumpat. Itu wali tu. Baru latih diri tapi wali Allah dah. Kenapa? Kata ulama, sikit sangat orang nak mujahadah jaga diri dia di akhir zaman. Nak jaga mata, jaga lidah. Tapi orang-orang yang sikit itulah yang sungguh-sungguh jaga dirilah. Mereka lah wali-wali Allah. Tambah berjaya dalam mujahadah, lagi wali lah. Di akhir zaman bahaya. Tengok benda haram macam halal. Allah senang. Allah senang. Anak muda lah ni. Ada dia tengok orang perempuan, dia astagfirullah. Yang ada, astagfirullah. Lawa, astagfirullah. Buka tu tengok juga. Tak rasa apa maksudnya? Pergi mall-mall. Pergi tempat-tempat keramaian. Tengok, oh lawa. Pergi pasar malam, pasar tani. Tengok, oh lawa. Oh lawa. Ada rasa salah? Tak rasa salah. Di akhir zaman, orang tak rasa bersalah, buat dosa pada Allah. Jadi fasik, na'udzubillah. Pada tengok tu bahaya tu. Tak mujahadah tu. Tak jaga tu. Alhamdulillah. Akhir zaman. Tinggalkan jihad bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah, tinggal. Inna dzalika kainun ya Rasulullah. Inna dzalika lakainun ya Rasulullah. Para sahabat tanya, adakah itu benar-benar akan terjadi wahai Rasulullah? Sahabat tak percaya. Adakah pemuda fasik? Adakah tinggal jihad? Adakah perempuan yang melampau? Zaman Rasulullah SAW perempuan tak ada yang melampau. Nabi SAW pernah perintahkan sahabat untuk singkatkan kain. Lebih kurang atas sikit pada buku lali. Nabi perintahkan. Akhirnya hadis Nabi ni terdengar kepada orang perempuan muslimat zaman Rasulullah SAW. Apa dia buat? Grup muslimat, ketua muslimat mai jumpa Nabi. Mai jumpa apa? Tanya, ya Rasulullah, adakah perintah ni untuk kami juga? Kami tak mahu Rasulullah. Singkat kain Rasulullah. Malulah Rasulullah kalau orang tengok kaki kami. Kalau kita grup muslimat pergi apa? Ni perintah baru. Oh, seksi juga ah. Okey juga, trend lah ni. Tak. Tanya, adakah kami kenal sekali? Nabi kata tidak, ini perintah untuk orang lelaki. Bahkan grup muslimat dalam sirah ni, grup muslimat pada waktu tu minta apa? Ya Rasulullah, kami minta izin daripada engkau untuk labuhkan pakaian kami. Nabi kata silakan labuh, tapi jangan lebih daripada satu hasta. Dia orang perempuan muslimat, contoh ni kita punya kain. Macam ni atas buku lagi, okey sikit. Okey, muslimat dia contoh tangan dia sampai sini. Okey, dia boleh labuhkan lagi satu hasta lagi. Satu hasta lagi. Panjang labuhnya tu. Lebih satu hasta dia panggil mazir, tak boleh. Macam orang kahwin pegang tu belakang. Pegang panjang-panjang kain tak boleh. Lebih satu hasta boleh. Kenapa boleh lebih satu hasta? Untuk menjaga aurat ataupun menjaga tubuh wanita dilihat oleh orang. Itu zaman Rasulullah SAW. Minta labuhkan pakaian, bukan minta singkatkan pakaian. Habib Umar dulu kita zaman saya mengaji, Habib Umar kata apa? Akhir zaman pelik, berubah kata dia. Orang lelaki labuhkan pakaian, orang perempuan tingkatkan pakaian. Dia lawan sunnah Nabi SAW. Tengok di pejabat-pejabat, ada orang lelaki pakai seluar pendek. Negara luar lah. Orang lelaki akan pakai seluar apa ni? Dia panggil? Seluar apa tau yang lembut sikit? Selek. Selek ya? Seluar selek. Dia akan pakai kasut toking, pakai kasut serelum. Luar negara lah ni. Tengok perempuan-perempuan yang duduk di pejabat dia, luar negara. Tempat putih. Perempuan akan pakai skirt, lelaki akan pakai seluar panjang. Mana ada orang pergi pejabat pakai seluar pendek? Lelaki. Tak ada lagi ya, tengok. Perempuan pakai skirt ada. Di Penang sebutlah. Di negeri-negeri kita ni ada. Allah senang. Jadi akhir zaman lawan sunnah Nabi. Lelaki labuhkan pakaian, perempuan singkatkan pakaian. Nabi suruh apa? Lelaki singkatkan pakaian, perempuan labuhkan pakaian. Nak azan dulu ke nak terus? Azan terus kan terus. Nak azan dulu kan nak terus ya? Sana. Terus yang sana. Ada pengusi tak? Imam lah. Terus. Terus. Terus sikit lagi, kita ambil dah 10-15 minit. Okey. Allah SWT. Nabi sebut dalam hadis tadi,
tarat nisaukum. Lepas tu Nabi sebut apa lagi? Sahabat heran, ya Rasulullah, takkan dia bertinggalkan jihad? Takkan orang perempuan dia melampau? Orang perempuan zaman kami nak tengok pun susah. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra seorang yang tak melampau. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra satu hari dia duduk di tingkap, dia tengok ada seorang meninggal zaman Rasulullah. Dia tak ada kanda. Kapan balut? Angkat terus pergi kubur. Fatimah Az-Zahra tengok, menangis dia. Ditanya oleh pembantu dia, Asma' atau salah. Dia kata, wahai Fatimah, kenapa kau menangis tengok jenazah ni? Fatimah kata apa? Wahai Asma', aku kenangkan bagaimana nanti aku mati. Aku takut bila aku mati nanti, aku macam ni, kata dia. Macam mana? Bila dikapankan aku, akan nampak bentuk tubuh aku. Bila diangkat aku, orang lelaki akan tengok tubuh badan aku. Aku malu, wahai Asma', aku dilihat oleh lelaki tubuh badan aku. Aku malu, wahai Asma'. Nangis, aku tak mau macam ni, kata dia. Nangis. Tak mau dilihat oleh lelaki. Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Siapa? Anak Nabi SAW. Dididik terus oleh Nabi SAW. Wahyu turun dalam rumah dia. Dia tengok sendiri Rasulullah macam mana. Siapa Fatimah Az-Zahra? Dia adalah pemimpin wanita dalam syurga nanti. Sayyidatun Nisa Ahlil Jannah. Penghulu wanita dalam syurga nanti. Fatimah Az-Zahra. Allah SWT. Waktu Asma' kata apa? Wahai Fatimah, dulu waktu mana aku di Habasyah, aku lihat orang Habasyah dia buat randa. Dia buat dengan kayu apa semua. Jenazah duduk dalam tu. Tak nampak lah tubuh badan. Waktu tu sedih, tukang gembira, senyum. Senyum gembira kerana apa? Laki tak dapat tengok dah. Orang ni buat Facebook. Weh, banyak lah like. Semua boy lah. Tak ada girl lah semua. Dia mula dah. Dia tengok pula lagi sejam. Weh, like naik lagi. Oi, semua love. So nak buat lagi lah. Nak post lagi lah kan mak aku. Bukan post apa pun. Post tangan dia pun. Ni Al-Quran. Dia baca sikit semuka, tak Al-Quran lah, dan kat amak. Biar nampak tangan dia sikit. Buat dalam Facebook, Alhamdulillah setelah selesai 1 juzuk. Yang lelaki tengok, weh, tangan lawa like. Oh, dia tu tangan aku pun dia like banyak. Dia mula nak melampau dah. Apa kesnya? Quran baca, lepas tu tak tangan, tak apa kesnya? Tak tahulah apa fadilatnya, wallahu alam. Tak boleh tangan tu, tak payah pun tangan macam tu maksudnya. Quran saja nak ingat ke orang. Ni akhir zaman, syaitan sikit-sikit syaitan nak tipu dah. Syaitan kata tengok tangan pun tak apa. Sebab tangan ni okey lagi, syaitan kata. Diorang like banyak, dia kata, tangan aku pun okey. Macam mana muka aku? Muka pula. Nanti pegang Quran macam tu, dia selfie seorang-seorang. Tengok. Sudah. Okey, clear. Alhamdulillah sudah selesai semuka. 1 juzuk, 2 juzuk. Oh, lawa juga kau ni. Habis nak dia melampau tengok. Lepas tu orang PM dia pun sama, na'udzubillah. Jadi Allah SWT tengok Nabi sebut apa? Tengok Fatimah Az-Zahra kata apa? Seronok aku bila dengar berita ni. Fatimah kata apa? Aku wasiatkan kepada engkau dan Sayyidina Ali, waktu aku meninggal nanti buat kandar macam ni, tutup jangan nampak tubuh aku, dan bawa lah aku ke kubur waktu malam supaya orang tak lihat aku. Siapa Fatimah Az-Zahra? Dia tak mau dilihat bila ni? Bukan waktu hidup. Waktu dah mati pun tak mau dilihat. Tambah waktu hidup. Jalan belakang-belakang bangunan. Malu sangat perempuan, lelaki tengok dia. Itu perempuan yang tidak melampau maksudnya. Wanita yang tidak melampau. Wanita lah ni macam mana? Siap gedik-gedik, ngada-ngada, galak-galak pula depan lelaki duk lalu. Kita lalu tepi jalan, perempuan lepak tepi jalan dah ni, zaman dah ni. Gelak, Oi, perempuan apa ni? Kejut kita dengar. Akhir zaman melampau. Tengok di mall-mall tu, jalan grup-grup perempuan ni buat apa? Melawak sama-sama depa. Suara macam mana? Suara tinggi. Saya tengok macam semua tak pernah jumpa, Allah Alam semua okey. Semua baguslah tak pernah jumpa. Saya pernah jumpa. Tapi nak beli barang, uish. Perempuan ni gerak, Baca hadis baru tahu, perempuan melampau. Sungguhlah zaman kita. Sahabat tanya, Ya Rasulullah, betul ke benda ni berlaku di akhir zaman? Benar ke benda ni berlaku? Terkejut, takkan berlaku macam tu? Zaman kami tak ada. Nabi jawab apa? Naam, ya berlaku. Wa ashaddu minhu sayakunu kaifa antum idza lam ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nabi kata bahkan akan jadi benda lebih berat daripada tu lagi. Lebih dahsyat daripada tu lagi. Apa dia? Allah SWT. Bagaimanakah kalian jika kalian tidak mengajak pada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran? Akhir zaman nanti sampai tahap orang tak suruh buat baik dah dan tak cegah kemungkaran. Sahabat tanya lagi. Allah SWT. Allah SWT. Wa ka inan dalika? Ya Rasulullah, takkan benar-benar berlaku macam tu kot?
Orang tak cegah mungkar, tak suruh buat benda baik. Orang masing-masing peduli hal dia. Mungkar depan mata pun tak tegur. Contohlah, tak payah orang lain, keluarga kita cukuplah. Anak dia kadang tak tegur, aurat tutup dengan sempurna. Kaki tu aurat lagi tu. Allah SWT. Pakai nampak ni. Dan pakai lengan pendek, aurat lagi tu. Ayah tak tegur pun, relax. Tak cegah kemungkaran, tak suruh buat baik. Tak suruh tutup dengan elok. Akan berlaku orang tak cegah kemungkaran dan tak suruh dah kebaikan. Sahabat tanya, akan berlaku tu kau Rasulullah? Terkejut lah. Nabi kata lagi, Naam, ya akan berlaku. Wa asyaddu minhu sayakunu kaifa antum idza ra'aitum al-ma'ruf munkaran wa ra'aitum al-munkar ma'rufan. Ini lagi dahsyat lagi. Bagaimanakah pandangan kamu nanti di akhir zaman akan berlaku, akan terjadi? Bawa senang. Melihat perkara kebaikan itu sebagai kemungkaran, melihat mungkar itu sebagai kebaikan. Bukan dekat orang tak cegah yang jahat ni, tak suruh yang baik. Di akhir zaman kata Nabi, orang akan suruh buat jahat, orang akan pandang jahat tu baik, baik tu jahat. Oh, nak buat kuliah dah tahu, tak boleh, bahaya kuliah lah ni. Konsert 700,000 orang. Oh, tak apa, dia kata tak apa ni, tak apa sebab konsert ni dia tak apa. Tak mai bapak apa semua tak mai. Selamat. Kita nak pergi umrah, macam-macam dia buat. Lepas ni Tok Sahabang pergi umrah. Kalau kerajaan tanya, kalau lah Arab Saudi katanya contoh, mai apa ni? Jeddah ni, saya nak pergi konsert, nari di sana. Abang tu insya-Allah lepas. Kalau abang saya nak pergi umrah, umrah, mai test dulu. Oh ni orang umrah ni tak ada virus ni. Macam tu. Lepas ni abang tu saya nak pergi menari lah. Saya nak pergi tengok konsert lah, saya nak pergi menyanyi lah. Saya nak pergi berhibur lah, saya nak pergi melancong lah. Insya-Allah lepas. Tapi kalau agama, program agama, Allah SWT. Memang ada hadis pun Nabi kata di akhir zaman nanti akan ada pagar-pagar di masjid-masjid Allah. Akan ada halangan-halangan untuk kita ke masjid. Kan saya sebut, Nabi SAW sebut. Selamat tengok hadis ni ada dalam kitab ni. Okey ya. Maksudnya akan ada halangan untuk ke Masjidil Haram, akan ada halangan ke Masjid Nabawi, akan ada halangan ke rumah-rumah Allah SWT. Okey ya. Kalau halangan tu baik untuk kita, tak apa ikut. Kalau kita fikir, ni takkan, ni pun tak boleh kot. Tu tak kenal lah tu. Lagi hakai kita rasa, tak kenal benda ni, tak kenal lah tu. Okey ya. InsyaAllah lepas ni kita pakai pergi melancong, kita pergi menari, insyaAllah kita lepas. Senang ya. Masuk melancong seluruh dunia senang ya. Nama apa masuk negara kami? Nak pergi menari Ustaz. Lepas. Pergi pula satu negara pula. Nak pergi mana? Nak pergi menari Ustaz. Lepas. Semua abang pergi menari, pergi berhibur apa semua. Pergi karaoke apa semua, lepas semua. Abang nak pergi ibadat akan disiasat seketat-ketatnya. Kawan saya lah ni tersangkut kat Jeddah. Seminggu dah, tak boleh balik. Dia kata macam-macam kami kena. Duk kerja swab test kata dia. Kami semua sihat, tiba-tiba positif kata dia. Apa ni? Saya kata tak apalah, solat ajak minta pada Allah sudahlah, nak buat macam mana? Tapi yang pergi konsert semua tak kena swab test. Maksudnya wabak tak kenal pun tempat-tempat macam tu. Wabak cari masjid lah. Akhir zaman. Allah SWT. Ada orang mungkin tak setuju. Apa ni? Kaji baru kita akan nampak. Oh, ni sebenarnya berlaku di dunia lah ni. Okey. Terus Nabi yang sebut. Nabi kata akan berlaku benda jahat, benda mungkar orang akan pandang baik. Yang baik orang pandang mungkar. Oh, bahaya ni bahaya ni. Oh, kalau benda mungkar, okey, support semua, sponsor. Okey Allah SWT. Lepas ni nak buat majlis selawat susah. Kami di Kedah ni cabaran macam-macam nak buat majlis selawat. Cabaran kena. Saya sembang kawan-kawan dengan ustaz-ustaz kita. Depa katalah, kawan-kawan ustaz-ustaz kata, lepas ni kita buatlah banner program tari menari kata depa. Dalam tu selawat dalam tu kita selawat lah. Baru ada sponsor, baru dia panggil tak ada orang halang. Oh, buat program nak selawat ramai. Macam-macam pihak mai. Oh, ini. Allah sana. Tapi program-program tari menari, konsert insya-Allah lancar. Lepas ni kalau nak buat tulis tu tari menari, dandut dengan apa semua, insya-Allah lepas. Tapi pakai lebay lah pakai jubah lah banner lah macam tu. Masuk selawat. Okey ya. Sikit lagi ya. Sahabat kata, adakah benar akan berlaku itu wahai Rasulullah? Takkanlah baik dipandang buruk, buruk dipandang baik kot? Takkanlah yang jahat dipandang baik, yang baik dipandang jahat kot? Nabi kata, na'am, ya akan berlaku macam tu. Zaman kita lah. Nabi tambahkan akan berlaku dahsyat lebih tu lagi. Apa dia? Saya baca terjemah tu lah. Allah SWT. Bagaimanakah jika zaman kalian menyuruh kepada kemungkaran dan menghalang dari kebaikan? Akan datang di akhir zaman lebih dahsyat lagi pada memandang yang jahat tu baik, baik tu jahat. Lebih dahsyat daripada tu. Apa dia? Orang suruh buat mungkar, orang larang buat baik. Oh, jom jahat. Baik orang tahu, tak boleh, bahaya. Ni jangan ni apa semua. Ni undang-undang, ni peraturan, ni. Kan saya kata Nabi SAW kata. Sahabat tanya, adakah benar terjadi? Ya, akan terjadi kata Rasulullah. Sesungguhnya kata Nabi SAW, sesungguhnya demi keagungan zat Allah SWT,
firman Allah dalam hadis qudsi, demi keagungan zatku kata Allah, aku pasti akan memberikan kepada mereka bermacam fitnah sehingga orang yang baik di kalangan mereka pun menjadi kebingungan. Bila jahat disuruh, baik ditegah, waktu tu Allah akan turunkan musibah, fitnah. Apa dia? Fitnah tu akan main, ujian besar tu akan main dalam sebuah negara setempat sampai orang baik pun tak perasan lah. Ni betul ke tak betul? Orang baik dia bingung. Oh, ni macam mana ni? Kita nak buat macam mana ni? Okey ke tak okey ni, mana ni? Akhir zaman, tengok. Allahumma salli Muhammad. Jadi, Allahumma salli Muhammad, itu disebutkan oleh Nabi SAW. Dan banyak lagi hadis yang nak baca sebenarnya, tapi tak sempat lah. Jadi kesimpulannya, kita dah di alamat kiamat, kita di akhir zaman, banyak benda-benda yang buruk jadi baik, baik jadi buruk, pendusta jadi orang yang benar. Pendusta, orang kata benar lah ni. Orang benar dikatakan dusta. Pakar yang dusta, orang kata bagus, diiktiraf. Pakar-pakar yang baik, yang jujur, yang amanah, orang kata ni tak iktiraf. Ni dia tak diambil ni sijil mana ni. Itu akhir zaman. Itu Nabi sebut ada hadis. Kesimpulannya, kita duduk zaman ni, apa persediaan kita untuk hadapi setiap hari macam ni? Yang pertama sekali, kita kena mengaji kitab. Di antara kitab yang kita kena mengaji, 2 kitab. Semua kena mengaji lah, fiqh, tauhid, tasawuf kena mengaji lah. Tapi 2 ni jangan tinggal. Yang pertama, kitab berkenaan dengan ilmu-ilmu tentang fitnah akhir zaman yang keluar ni, macam mana nak buat? Nabi dah sebut macam mana nak buat. Ngaji kitab-kitab tentang akhir zaman. Yang kedua, Allah SWT Muhammad, jangan sampai kita ni umat akhir zaman tapi tak tahu akhir zaman berlaku apa. Nabi dah pesan. Nabi sayang daripada kita semua ni. Sehingga kan Nabi kata apa? Al-ibadatu fil haraj kal hijrati ilayya. Ibadat waktu huru-hara, Covid lah, apa semua, orang tak mau pergi masjid sangat, orang tak mau surau sangat, orang tak mau buat majlis ilmu sangat. Kita buat. Nabi kata apa kelebihan dia? Kal hijrati ilayya. Macam hijrah dengan aku. Pahala dia macam hijrah dengan aku ke Madinah. Kita kalau hidup zaman Nabi, kita hijrah dengan Nabi, pahala besar. Tapi kita tak sempat hidup zaman Nabi, tak dapat pahala macam tu. Tapi dengan kita buat ibadat, waktu huru-hara tak tenang, tak aman, waktu wabak dan sebagainya, tetap kita macam kita juga, buat sekat mampulah, dapat pahala macam kita hijrah dengan Nabi. Malam ni kita dapat pahala macam hijrah bersama Nabi SAW ke Madinah. Kan saya kata, Nabi kata, hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi sayang kepada kita semua maksudnya. Nak kita dapat kelebihan yang sangat besar di akhir zaman, walaupun fitnah banyak. Yang pertama, kena mengaji di akhir zaman sebab kita umat akhir zaman. Yang kedua, jangan tinggal mengaji kitab-kitab Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Kerana Imam Haddad pernah mengatakan, kitab-kitab yang kukarang ini persediaan untuk zaman Imam Mahdi, kata dia. Siapa nak bersih hati, nak amal akhlak, nak amal sunnah Nabi SAW, untuk kuat iman di akhir zaman, baca kitab Imam Haddad. Dia ajak macam mana nak jadikan hati kita ni kuat, dan ubat pada hati kita di akhir zaman. Akhir zaman banyak penyakit. Penyakit zahir, penyakit batin. Penyakit batin tu orang tak bicara, penyakit zahir tu orang bicara semua. Penyakit batin lebih bahaya daripada penyakit zahir. Hasad, dengki, saling bermusuhan, benci membenci. Nabi kata ini penyakit umat akhir zaman. Yang ni yang bahaya, ini kena cegah dulu. Yang ni kena berubat dulu ni. Yang ni kena cucuk vaksin dulu ni. Vaksin zikir, vaksin selawat pada Nabi SAW. Penyakit zahir dah ada vaksinnya. Walaupun penyakit zahir dengan penyakit batin, batin lagi bahaya tu. Penyakit batin lebih kena ada ubat dia. Zikir, selawat pada Nabi, mengaji dan sebagainya. Okey, yang kedua, mengaji kitab Imam Haddad. Imam Haddad buat kitab-kitab dia karang untuk persediaan akhir zaman sebenarnya. Yang ketiga, di akhir zaman jangan tinggal, Allahumma salli, duduk dengan jemaah ataupun duduk dengan para ulama yang soleh, yang ikhlas, yang tak utamakan pangkat dunia, yang utamakan duit-duit, ringgit, harta benda, tidak. Hati dia betul-betul ikhlas kerana Allah, bawa kita hanya pada Allah dan bercakap benar dalam satu perkara, dalam satu isu. Duduk dengan ulama maksudnya. Hadir majlis-majlis ulama. Hadir majlis-majlis di masjid, di surau dan sebagainya. Untuk hati kita ni dapat cas. Kita tak alik sangat maksudnya. Yang keempat, persediaan kita di akhir zaman macam ni kena buat apa? Kita kena banyakkan selawat pada Nabi SAW. Kerana kata ulama, kalaulah di akhir zaman tak jumpa guru mursyid, banyakkan selawat pada Nabi. Kerana selawat tu rahmat. Dengan rahmat yang Allah beri pada kita, Allah akan bimbing kita supaya tidak tersesat di akhir zaman. Maka selawat pada Nabi SAW banyak-banyak. Yang keberapa? Yang kelima? Yang keenam? Berapa dah dia sebut? 4, 5 dah. Yang keenam? Yang kelima? Yang kelima? Allah SWT. Kita akan lihat selepas ini akan berlaku ekonomi akan rosak dan jatuh. Saya tak sebut, Nabi dah sebut dalam hadis. Ekonomi akan jatuh, akan rosak, akan berlaku kemarau panjang ataupun kebuluran akan berlaku. Dalam satu hadis saya baca, mengajilah di Yaman, di akhir zaman kita kena kembali pada cucuk tanam ataupun jaga pelihara haiwan. Di flat payahlah. Tak apalah, cucuklah bawah tu tanam apa-apa. Ambillah kawasan-kawasan yang kosong, cucuklah. Kalau dapat izin lah. Kenapa akan berlaku
akan terputusnya sumber makanan. Saya tak sebut ni kajian hari akhir zaman. Bila berlaku macam tu akan banyak keburukan dan kematian. Kecuali orang yang dah bersedia untuk hadapi zaman tu, kejatuhan ekonomi. Saya tak sebut, saya tak kaji isu semasa, saya kaji hadis saja. Saya kaji kitab yang guru kita ajak saja. Satu Nabi SAW sebut apa? Allah SWT, jangan kamu tinggalkan cucuk tanam di akhir zaman. Ni hadis Nabi kata apa? Kalaulah sekejap lagi akan berlaku kiamat, kalau kamu mampu bercucuk tanamlah untuk makan kamu. Allah SWT. Jadi dalam hadis yang lain Nabi sebut apa? Harta yang paling bernilai untuk seseorang di akhir zaman adalah kambing yang bersama dengan dia, yang dia bawa ke puncak bukit. Dia nak selamat dari fitnah akhir zaman, dia bawa makanan dengan dia. Dia ada makanan dengan dia. Yang ni lebih bernilai daripada duit. Apa? Kambing, tumbuh-tumbuhan, ubi kayu, ubi keledek semua. Hak nak makan lah. Allah SWT. Ada sebagian ulama' kata apa? Tak payah bersedia tu, sedia iman saja. Tak apa kita raikan pandangan ulama' tu. Tapi yang saya mengaji di Yaman, ulama' kita pesan, kena ada cucuk tanam juga. Contoh berlaku banjir, orang bakal pecah pergi kedai. Nak cari mana semua makanan? Nanti berlaku gempa bumi, hancur semua, dipanggil mall-mall. Kita hidup lagi, kita nak cari makanan di mana? Kalau masih ada cucuk tanam, bakat cucuk tanam, bakat kongsi sama-sama kita makan. Maksudnya semua kalau boleh kena cucuk tanam. Yang boleh makan, bukan hanya bunga saya kita tanam, ubi tu kena tanam juga. Apa saya yang boleh makan? Saya tak sebut, Nabi sebut. Sampai Nabi kata, sekejap lagi kalau nak kiamat, cucuk tanamlah kamu untuk sumber makanan kamu. Di akhir zaman akan putus sumber makanan. Orang akan kebuluran. Tak lama lagi kita akan tengok. Ni saya bukan buat ramalan ni, kaji hadis, kaji kitab. Tak lama lagi akan berlaku kebuluran yang banyak, akan jatuh ekonomi, akan berlaku kemarau dan sebagainya, peperangan apa semua. Waktu tu orang tercari-cari mana sumber makanan. Duit dah tak bernilai waktu tu. Duit kita duit ni hanya diretas koyak saja, tak ada apa. Duit mana boleh makan? Yang jadi bernilai apa? Kambing yang ditanam, kambing yang dibelah, pokok-pokok yang ditanam. Sebagian ulama kata tak payah standby ni. Tak apalah. Ini yang saya mengaji dengan Tok Leman kita. Mana-mana pun kita boleh lah. Lepas tu yang ketujuh, kita kena buat apa? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan lupa untuk kita ini perbanyakkan doa pada Allah SWT. Kerana kita tak mampu dah bergantung pada siapa-siapa pada waktu ni. Kita hanya harap ke Allah saja. Doa banyak-banyak selamat dari fitnah akhir zaman. Nabi dah ajak sebelum bagi salam, baca Allahumma inni a'udzubika minan nar wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Baca doa banyak-banyak. Dan di samping itu hafal surah Al-Kahfi 10 awal atau 10 akhir. Ini untuk persediaan nanti di zaman Ad-Dajjal. Maka buat semua ni, Allahumma salli ala Muhammad, amalan-amalan yang baik-baik yang guru kita ajak amal semua, dan kita pastikan hati kita ni bercahaya dengan zaman yang gelap ni. Zaman gelap tapi hati kena bercahaya. Kalau zaman gelap hati pun gelap, kita akan tersesat. Biar zaman gelap memang takdir Allah SWT. Hati kita kena bercahaya. Nak cari cahaya macam mana? Ngaji, zikir, selawat, duduk dengan ulama, hadir majlis ilmu, imarahkan surau masjid, hati akan bercahaya. Hilangkan hasad dengki sama kita, hilangkan permusuhan sama kita. Kalau kita ada musuh dengan siapa, maafkan pada waktu ni. Kalau kita ada hasad dengki, stop hasad dengki. Cukup pandang semua nikmat Allah SWT. Stop daripada kita buat benda-benda yang menghilangkan pahala kita, menghilangkan nur kita, menghilangkan barakah di diri kita. Itu maksiat dan dosa pada Allah atau bermusuh sama kita. Ini jalan selamat di akhir zaman. Itu, pastikan hati bercahaya, dapat hidayah Allah SWT, dan perbanyakkanlah kita ni hadir majlis ilmu dan juga berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT jadikan perbincangan kita pada malam ini perbincangan dapat rahmat, dapat ridha Allah, dan semoga Allah SWT mengampunkan semua dosa-dosa kita, dan semoga Allah jadikan para wanita di zaman ini wanita yang salihah. Allah jadikan anak-anak muda pada zaman anak muda yang saleh untuk membantu perjuangan akhir zaman, dakwah di akhir zaman bersama dengan Imam Mahdi, dan juga membantu mereka yang zalim, terzalimi, dan semoga Allah SWT angkat segala wabak, segala balak, segala musibah yang turun pada saat ini, dan semoga Allah SWT jadikan kita umat akhir zaman yang dicintai oleh Nabi, yang dibanggakan oleh Nabi, yang menjadi penyejuk mata Nabi SAW, dan semoga Allah SWT jadikan surau-surau kita, masjid-masjid kita terus dibuka dan menjadi asbab hidayah pada umat Nabi SAW, dan semoga Allah SWT jadikan kita umat akhir zaman yang tidak ikut fitnah Dajjal, tidak ikut fahaman sesat Dajjal, dan tidak terpengaruh dengan tentera-tentera Dajjal dan syaitan. Dan semoga Allah SWT jadikan kita umat akhir zaman yang sentiasa menjaga iman, sentiasa menjaga amal saleh, istiqamah beribadah pada Allah, istiqamah berzikir pada Allah, istiqamah taat pada Allah SWT,
dan semoga Allah SWT jadikan kita umat akhir zaman yang berdakwah di jalan Allah, yang peringat sama kita, dan semoga kita jadi umat akhir zaman yang bantu agama Nabi, bantu para ulama, membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah SWT jadikan kita, anak-anak kita, zuriat kita semua selamat dari Dajjal, selamat dari fitnah Dajjal, selamat dari kesan Dajjal, dan selamat daripada apa saja yang memesongkan iman mereka, akidah mereka, ya arhamar rahimin, sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin.